Dalam fiqh ada istilah yang disebut sebagai wati. Wati ni maksudnya jima' lah. Ada yang wati yang halal. Yang halal ni dengan dua cara. Satu dengan perkahwinan dan yang kedua dengan hamba sahaya. Ada yang haram, iaitu luar daripada perkahwinan dan tidak ada syubhat padanya. Yang ketiga ini dipanggil istilahnya wati syubhat. Ini istilah. Jadi wati syubhat ni dia ada beberapa jenis. Tetapi ada wati syubhat yang berlaku syubhat pada jalannya. Maksudnya apa? Pada maf'ulnya. Contohlah wati syubhat. Yang bertanya tu saya anggap faham lah. Sebab tu dia guna istilah itu. Kalau tak, dia tak akan guna perkataan wati syubhat. Wati syubhat ni ada pelbagai bentuk dia boleh berlaku. Contoh, seseorang itu berkahwin. Setelah dia kahwin dapat 2 orang anak, ada bukti-bukti yang tak dapat disangkal dan dia pun mengakuinya. Isteri dia itu sebenarnya adik susuan dia. Isteri dia itu adik susuan dia. Benda boleh berlaku kan semasa kecil, kemudian terpisah. Kemudian adalah ibu susuan itu telah membuat pengakuan dan dipercayai dan masing pasangan mempercayainya. Maka ternyata adik susuan dia itu sebenarnya adalah isteri dia itu sebenarnya adik susuan dia. Bila isteri itu sebenarnya adik susuan dia dan dia pun mempercayai saksi daripada wanita yang membuat dakwaan itu, maka dia tak boleh teruskan pernikahan. Tak boleh. Dan pernikahan itu perlu dirujuk kepada pihak berkuasa untuk dibubarkan. Dalam tempoh itu dia tak boleh mendekati dah isteri dia. Tak boleh dah. Pernikahan itu kalau diketahui daripada awal memang tak sah. Sekarang ini dah berlaku dah. Apa perlu buat? Dia tidak boleh melakukan interaksi suami isteri dan perlu dirujuk pada pihak berkuasa untuk dibubarkan. Masalahnya ada anak. 2 orang yang telah lahir hasil perkongsian hidup tersebut. Adakah anak itu boleh dibinkan? Itu soalan yang ingin ditanya. Tapi saya kena terang dulu wati syubhat itu apa? Apa maksud dia? Ada lagi contoh-contoh yang lain. Memadailah satu contoh yang kita berikan. Ini. Maka, adakah anak itu disabitkan nasabnya? Ya. Anak itu disabitkan nasabnya. Maksudnya apa? Maksudnya anak itu boleh dibinkan dengan ayah tersebut. Jadi bagaimana pula boleh dibinkan sedangkan perkahwinan itu ternyata tidak sah? Ya, betul tidak sah. Tetapi dia bukan berlaku dengan kesengajaan pasangan. Mereka tak tahu. Maka segala wati yang berlaku sepanjang perkongsian itu dipanggil wati syubhat dan tidak dihukum sebagai zina, tidak dihukum sebagai haram, melainkan setelah tahu mereka masih meneruskan perkongsian suami isteri, barulah tak boleh. Setelah tahu sahaja, setelah sah sahaja, terus meninggalkan interaksi suami dan isteri. Dan saya bagi satulah lagi contoh wati syubhat. Setelah berkahwin dengan pasangan, setelah beberapa ketika memperolehi anak, maka barulah diketahui bahawasanya yang mewalikan nikah isteri itu bukan ayah kandung. Ayah tak bagi tahu masa perkahwinan. Lepas itu dia rasa bersalah ke apa ke. Ternyata perkahwinan itu tidak berlaku dengan wali. Sedangkan salah satu syarat sah nikah menurut mazhab Syafi'i perlu diwalikan oleh wali, iaitu ayah kandung dan seumpamanya lah ayah atuk, pakcik dan seumpamanya. Maka perkahwinan itu menurut mazhab Syafi'i
Tapi untuk bubarkan kita rujuk pada pihak berkuasa dan dibubarkan contohnya. Segala anak yang terhasil daripada perkongsian itu masih sabit nasabnya. Wallahu